Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita nak belajar masih tajuk yang sama iaitu ad-dhamair. Kita belajar minggu lepas tajuk ad-dhamair iaitu kata ganti nama. Okay, jadi pada minggu lepas Ustazah ajak awak ad-dhamair lil ghaib. Ada 6 ad-dhamair lil ghaib yang kita dah belajar iaitu huwa, huma, hum untuk lelaki. Tiga tadi tu untuk lelaki, huwa, huma, hum untuk lelaki. Hiya, huma, hunna. Ini semua untuk perempuan. Okay, jadi hari ini kita nak lihat pada muka surat 41 Wahid wa arba'un, muka surat 41. Okay, jika kita lihat pada muka surat 41, kat situ ada ayat. Kita akan lihat kepada ayat yang mana ayat itu mengandungi ad-dhamir. Dhamir-dhamir yang kita dah belajar sebelum ni, ad-dhamair. Jadi jom kita lihat satu persatu. Ayat pertama, huwa najihun fil imtihani. Huwa najihun fil imtihani. Ayat kedua, huma najihani fil imtihani. Huma najihani fil imtihani. Ayat yang ketiga, hum najihuna fil imtihani. Hum najihuna fil imtihani. Okay, jadi kalau awak lihat pada gambar yang kita tengok tadi tu, kalau awak lihat dalam buku teks awak pun pada muka surat 41, awak nampak tak kat mana perbezaan ataupun perubahan perkataan dalam ayat 3 tadi tu? Yang kita tengok ni adalah ayat untuk lelaki. Huwa untuk dia seorang lelaki. Huma, mereka berdua lelaki. Kalau tengok gambar pun ada 2 orang lelaki kan? Okay. Dan yang ketiga, hum, untuk mereka ramai lelaki. Jadi, dalam ayat yang kita tengok tadi tu, ada 3 ayat. Awak perasan tak dekat mana dia punya perubahan perkataan? Okay. Kita tengok sama-sama. Kalau awak lihat dekat perkataan yang kedua, dalam setiap ayat dekat perkataan yang kedua, okay, ayat yang pertama, najihun. Ayat yang kedua, najihani. Ayat yang ketiga, najihuna. Okey, nampak tak kat situ perkataan itu berubah. Jadi, untuk dalam konteks ini, tajuk ad-dhamair ni, dia mengikut keadaan ayat. Okey, jadi kalau dia punya, kita guna untuk mufrad, huwa, seorang kan, dia seorang. Jadi, ayat yang berikut ni pun mesti ikut jumlah satu, mufrad, najihun. Najihun maksudnya berjaya. Okay. Berjaya tu pun kena jadi perkataan yang mufrad. Okay. Jadi macam mana kita nak kenal perkataan mufrad? Caranya ialah tiada penambahan apa-apa huruf pun dekat belakang perkataan tu. Maksudnya perkataan najihun tu perkataan asal. Tak ada penambahan apa-apa pun. Iaitu ialah untuk huwa. Huwa najihun fil imtihani. Ini contoh ayat ni lah. Okay, kita tengok pula kalau untuk 2 orang. 2 orang kita akan guna huma. Jadi perkataan selepas dia mesti mengikut yang sebelum. Kalau 2 orang, kata kerja dia pun mesti 2. Jadi kalau mereka berdua berjaya, perkataan berjaya kat situ pun akan berubah. Dia akan berlaku perubahan perkataan yang mana perkataan tu akan ada penambahan. Penambahan huruf iaitu penambahan huruf alif nun. Huma najihani fil imtihan. Najihani sebenarnya perkataan asal dia najihun yang tadi tu. Tapi najihun untuk perkataan mufrad satu. Tapi untuk kalau 2 orang huma, perkataan berjaya tadi pun saya kata kena ikut perkataan sebelum tu. Sebelum tu 2, jadi perkataan berjaya pun kena jadi bentuk 2. Kena jadi musanna. Jadinya kalau kita nak kenal perkataan tu bentuk musanna, kita akan nampak dekat perkataan, hujung perkataan tu akan ada penambahan alif nun. Jadi dia akan menjadi huma najihani fil imtihani. Faham? Yang ketiga, hum. Hum untuk ramai. Jadi tips dia kalau awak nak tahu perkataan selepas dia mestilah berubah perkataan yang asal menjadi penambahan huruf waw nun. Sebab tu dia baca hum najihuna
fil imtihani. Hum najihuna fil imtihani. Okay, nampak tak daripada 3 ayat tadi tu, mula-mula untuk mufrad huwa, tak ada penambahan. Ustazah kata tak ada penambahan apa-apa huruf. Kalau untuk huma, benda yang 2, musanna, ada penambahan huruf alif nun. Kalau hum, untuk ramai, ada penambahan waw nun. Jelas? Itu sahaja untuk huwa, huma, hum. Okay. Sekarang kita tengok pula muka surat 42, muka surat sebelah. Kita nak tengok untuk perempuan pula. Okay, kita baca ayat sama-sama. Hiya najihatun fil imtihani. Yang kedua, hiya najihatani fil imtihani. Yang ketiga, hunna najihatun fil imtihani. Okay, jadi kalau kita tengok perkataan awal di depan ayat semua sama. Semua lainlah. Hiya, huma, hunna. Perkataan kedua berubah. Najihatun, najihatani, najihat. Okey, perkataan akhir semua samalah. Fil imtihan, fil imtihan, fil imtihan. Itu tak ada masalah. Cuma kita nak tengok dekat mana perubahan yang berlaku. Perkataan yang perubahan berlaku di selepas perkataan domir. Jadi, kalau untuk seorang perempuan, kalau berjaya, kalau perempuan kena penambahan ta marbutah. Okay, kalau lelaki zaki, pandai kan? Maksud zakiyun, cerdik. Kalau perempuan, tambahlah ta marbutah, jadi zakiyatun. Macam tu. Sama juga dengan perkataan berjaya. Najihun. Macam nama Ustazah Najihah. Nama Ustazah ni maksudnya berjaya. Jadi, kalau seorang lelaki, kita akan panggil dia sebagai najihun. Najih, berjaya. Tapi kalau perempuan, tambahlah ta marbutah. Najihatun. Najihah. Macam tu, faham? Dan sama juga dengan kalau 2 orang, musanna. Bila perkataan huma, perubahan akan berlaku perkataan selepasnya. Contoh, huma najihatani. Okey, tadi untuk lelaki ada penambahan alif nun. Sama juga dengan perempuan. Untuk musanna, untuk 2 orang akan ada penambahan alif nun. Faham? Dan akhir sekali, hunna najihat fil imtihan. Jadi, kalau untuk ramai perempuan akan ada penambahan alif ta. Alif ta. Kalau lelaki tadi penambahan waw nun. Untuk ramai ni, untuk ramai. Awak jangan tak boleh bezakan. Awak kena pandai bezakan. Untuk lelaki seorang, perempuan seorang macam mana. Untuk perempuan 2 orang, lelaki 2 orang macam mana. Perempuan ramai, lelaki ramai macam mana. Okay. Jadi inilah tips dia. Kalau lelaki penambahan waw nun, perempuan penambahan alif ta. Okay. Jadi itulah teknik macam mana kita nak kenal perkataan ni untuk domir yang mana. Untuk seorang ke, untuk 2 orang lelaki ke, untuk 2 orang perempuan ke. Itulah tips dia. Mesti lihat perkataan selepas domir tu. Ada penambahan huruf tak? Kalau ada ta marbutah, itu maksudnya kita tahu. Itu untuk mufrad, tapi untuk muannas. Iaitu perkataan hiya. Perempuan, untuk perempuan. Dan selanjutnya, seperti yang kita bincang tadi lah yang Ustazah sebutkan. Jadi, Ustazah rasa untuk hari ini, Ustazah hanya nak terangkan itu saja mengenai cara kita nak kenal pasti penambahan huruf perkataan dalam ayat. Sama ada ini untuk huwa ke, huma ke, hum. Ataupun hiya, huma, hunna. Jadi itulah caranya. Awak hanya kena kenal pasti ada penambahan huruf di belakang perkataan. Faham? Jadi Ustazah rasa itu sahaja. Untuk tugasan, awak hanyalah perlu dengar saja video ni dan cuba fahamkan. Hadamkan apa yang Ustazah cakap. Apa yang Ustazah cakap dalam video ni, take note. Kat mana Ustazah bulatkan, Ustazah gariskan, awak pun buat dalam buku teks awak tu. Dan awak kena tulis makna, tulis balik makna di setiap atas perkataan. Di setiap ayat di bawah. Okay, jadi Ustazah rasa itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.